Dan start pada hari tu dia ikut saya 7 hari dia akan ikut. Pukul 12 tengah hari dengan pukul 7 malam dia akan tunggu depan pintu bilik. Assalamualaikum, hai saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Kita mulakan video yang pertama ni, kita nak ingatkan macam biasa kita ada Sport Overseas Academy yang mana korang nak cari duit tepi, tak tahu nak buat apa, nak bisnes apa. Ini adalah satu platform yang mana memudahkan korang semua yang fleksibel untuk cari duit tepi. Betul, dan yang paling penting, kelas Dr. Zul Arifin ni dia akan mengajar korang macam mana nak set up eBay ni, macam mana nak jual dan sebagainya. Dan korang boleh klik link dekat bawah ni untuk join kelas secara face to face pun boleh, online pun boleh, ikut korang punya kelampangan masa. Ke lapangan. Okey, baik. Daftar segera. Okey guys, jadi sebelum kita mulakan video juga, kita nak minta supaya like, share dan subscribe. Mana dah subscribe, thank you so much. Dan pada korang yang mana ada social media seperti TikTok dan juga Instagram, sila follow kami rapat-rapat. Kami tengah buat kontes, jadi boleh follow up dengan kontes kami. Manalah tahu duit raya tu kepunyaan korang. Okey, dengan siapa kita hari ni, Bis? Hari ni kita ada caller baru. Caller yang belum ada lagi nama yang untuk senarai kita lah. Okey, baik. Jadi kita nak berkenalan dulu dengan caller kita. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, boleh kenalkan diri? Nama saya Muhammad Aizat. Saya bagi je lah nama betul tak apa. Sekarang ni saya berumur berapa? Sekarang 32, berasal daripada Johor tapi menetap di Penang, cuma sekarang kat Kuantan. Okey, baik. Muda lagi, 32. Merantau banyak tempat tu. Banyak tempat tu kan. Kerja apa agaknya. Okey. Jadi Aizat, apa khabar? Alhamdulillah baik. Okey. Jadi bila dah masuk dalam sesi podcast Santai Chill ni kan, kita confirm lah cerita-cerita seram. Jadi berkenaan dengan apa? Mungkin berkenaan kerja ataupun berkenaan masa kecil atau hijab terbuka. So hijab terbuka tu cerita je simple sangat, kejap sangat kot. So tak payahlah kot. So kita go forward to saya belajar universiti lah. Pengalaman masa belajar. Masa belajar betul. Okey, baik. So jadi kita pun tak nak tunggu masa, kita dah tak sabar dah nak dengarkan cerita yang pertama daripada Aizat. Jadi tanpa melengahkan masa, dipersilakan cerita yang pertama. Okey, bismillahirrahmanirrahim. So Assalamualaikum, saya Muhammad Aizat. So mula sekali saya masuk universiti umur 19 lepas habis foundation. So universiti ni actually famous lah. It's salah satu universiti awam lah. So universiti ni sebut nama tak ada masalah kan? Tak ada masalah pun. So sini UKM lah, UKM Bangi. Okay. Kalau siapa pernah tahulah cerita pasal UKM Bangi ni. So UKM Bangi ni masa dia nak buat dulu, arwah I think Ustaz Harun Din rasanya datang untuk bersihkan tempat tu lah. Sebab ada isu lah, sebab tempat tu dia belakang dia hutan simpan. So dia buat deal lah dengan kononnya makhluk di situ. Dia buat deal yang kata jangan kacau budak-budak universiti ni selagi bangunan ni universiti ni belum siap. Actually UKM ni tak siap sampai sekarang. So actually ada certain building dia buat batu bata, plaster pun dia tak buat. Dia tipu, kononnya dia tipu makhluk-makhluk tu dari segi tu lah, dari technicality lah.
Dia tipu yang ada certain nanti banyak juga bangunan yang tak siap. Yang sampai sekarang memang dia tak plaster, dia tak cat, tak apalah. So basically lah just cement kosong dengan batu bata lah. So also dia buat lagi satu deal yang bahawa dia kena provide transportation untuk dia orang. Buatkan quotation untuk dia orang. So akan ada transportation. Akan ada bas pukul 3-4 pagi. Yang akan keliling satu UKM. And saya pernah jumpa bas tu. Okay. Dan dia akan berhenti kat setiap bus stop dan buka pintu. Lepas tu dia tutup balik, dia jalan. Next bus stop buka pintu, dia jalan. Sebab UKM actually sangat besar. Sebab dia ada hutan simpan tapi tak sebesar UPM. Sebab dia sangat besar. First saya nak ceritakan ni, masa ni saya dah sambung master. Masa tu 2014, 2015 macam tu. So saya berkawan dengan budak tabligh lah. So kita tahulah budak tabligh ni kan macam sembahyang Jumaah full, semua dekat, semua waktu dekat masjid . So jadinya masa hari, saya tak ingat hari Isnin atau hari Selasa masa, saya pergi sembahyang subuh dengan dia macam biasalah. Sembahyang subuh dalam pukul 5 lebih dah keluar daripada rumah. Dah keluar daripada college. Sebab UKM ni semua student duduk dalam. Dia ada you tak payah sewa rumah apa semua. So dia memang provide college lah setiap seorang. Jadinya masa kami pergi ke masjid dan dah settle sembahyang masjid semua tu, yang bawa motor saya lah. Saya bawa motor dan pergi ke masjid. Dan masa nak balik tu ada salah satu simpang. Kalau siapa-siapa tahulah, yang tahu student UKM ke yang pernah belajar UKM, satu simpang nak pergi ke Fakulti Pendidikan. Dan dia simpang tu berdepan dengan Kolej Burhanuddin Helmi. So simpang tu dekat satu papan tanda tu ada pocong. Dia tengah berdiri tengok saya lah. Tapi saya kan bawa motor tu, tapi sebab saya memang daripada kecil dah agak selalu nampak. Cuma saya otak masa tu belum register yang bahawa tu pocong. Saya panggil kawan saya, kau nampak tak apa yang aku nampak? Tunjuk dia lah benda lah tu. Memang tunjuk lah benda tu. Lepas tu kawan saya tak nampak. Benda tu memang ada. Saya tengah tengok benda tu. Kau nampak tak apa yang aku nampak? Kawan belakang tak nampak. Dia kata, kau mengarut ni, kau jangan cakap apa-apa, kau jalan je. Lepas tu bila dah macam tu, tak apalah, saya jalan je lah. Saya jalan, saya masuk ke college. Dan start pada hari tu, dia ikut saya 7 hari. Dia akan ikut pukul 12 tengah hari dengan pukul 7 malam. Dia akan tunggu depan pintu bilik. Dia akan dengar lah. Dia akan dengar tengok mamat dia buat apa kan. Lepas tu, itu yang baru datang, yang hari tu cerita dekat Hafiz ke Syuk, cerita dekat Hafiz. masa casting tu. Itu yang baru bawa ke satu lagi tempat. So masa tu masa tu dah pukul 12 malam. Kat sini fakulti lain. So fakulti ni nama Fakulti Kejuruteraan Alam Bina, Engineering. Kat fakulti engineering ni malam memang tak ada orang. Sebab situ kawasan yang saya duduk tu kawasan lab. So kawasan makmal So kawasan makmal ni memang tak ada orang lah malam. So yang akan ada sesetengah budak masters dengan PhD lah. So masa tu memang saya seorang ke lab. Dan dalam pukul 11.50 ke 12 macam tu, saya dah nak balik lah. Cuma sebelum saya nak balik tu, saya nak pergi toilet dulu. Saya pergi toilet tu, kencing apa berak macam biasa semua. Dan keluar daripada toilet tu, kalau you guys tahu yang biasa sekarang ni universiti pakai, dia punya pintu masuk dia akan kaca. Pintu kaca, dia punya dinding pun kaca. So nanti kita akan nampak dalam lah kalau orang dalam buka lampu. Tapi kalau dalam tempat yang gelap, dalam gelap, luar terang, so kita nampak reflection kita kan. Masa saya tengah berjalan tu menghadap pintu tu, tapi dia jauh lah, dalam 50 meter macam tu. Saya jalan slow. Saya tengok dalam reflection saya tu, dia tak bergerak. Reflection yang saya tengah berjalan, saya tengah dalam berjalan ni, reflection yang dalam cermin tu, dia tak bergerak. Dan dia tengok, dia marah lah kot. Dia dalam keadaan marah lah agaknya. Sebab dia tengok dengan saya dengan muka tak puas hati lah. Tapi saya tengok je balik sebab saya dah biasa. Saya nak kata berani tak berani, tapi saya tahu dia tengah marah tu. Jadi saya akan masuk. Saya masuk dalam lab. Sebab lab tu yang saya nampak tu kat luar lah. So saya masuk kat pintu lab, saya kemas barang lah. Masa saya tengah kemas barang tu pun dia berbisik-bisik nama saya lah, tapi saya tak layan. So saya keluar.
Saya start motor. Dan kebetulan masa saya tengah keluar daripada universiti tu, saya nak keluar daripada fakulti tu, ada 2 orang budak perempuan tahan saya. Dia orang tak kira lah, dia orang tahan saya. Saya tengah fikirlah yang tahan saya ni manusia ke betul ke tahan. Tapi saya tengok kereta kan, pakai sagar apa semua, takkanlah dia orang bawa kereta kan. So dia orang cakap kat saya, ada orang minta tolong. Lepas tu saya cakap, ada orang minta tolong kat mana? So dia tunjuk satu location tu dia turun ke arah Dewan makan tu. Dewan apa ni? Kantin tu. So kantin tu memang malam tak buka time working hours je kan. So kawasan tu memang sangat gelap. Dan kawasan yang budak perempuan tu tanya saya tu tempat terang tau. So tapi tempat tu bersebelah je, dekat je. Kalau jalan kaki pun tak sampai 2 minit lah dah sampai. Tapi orang tu minta tolong kat situ. Okay. Tapi saya cakap dengan budak tu, kau tak payahlah ikut, aku pergi tengok, kau balik. Saya cakap dengan budak perempuan tu, sebab saya tahu yang minta tolong tu bukan orang. Sebab saya dah kena kan. Okay, yang minta tolong saya dah tahu memang bukan orang. Sebab tu budak perempuan tu pun berkeras nak ikut. Saya dah cakap banyak kali jangan ikut sebab kau orang balik je. Sebab masa tu aku 12 kan, takut pula jadi apa-apa anak dara orang kan. Tapi dia orang nak ikut dia orang follow lah naik kereta. So saya pergi motor, saya naik motor, saya pergi kawasan tu, saya turun, saya check, saya turun bawah tempat gelap tu, tapi dia ada belakang saya lah. Saya pusing, lepas tu saya tunjuk dia orang, saya tanya dia orang, saya senyum je lah, tanya dia orang, mana orangnya. Lepas tu dia cakap, kat sini tadi. Tak ada pun lah apa cakap dengan dia orang, tak apalah kau balik lah. So budak tu pun petut balik. Maksudnya dia nampak lah macam orang melambai-lambai ke ataupun macam mana tu? Dia panggil apa? Tolong apa? Dia orang tu datang macam minta tolong. Tapi dia orang dalam kereta, dia orang tak berani nak keluar. Jadinya dia orang kita cari orang lain lah supaya selamat sikit lah kot. Tapi saya tahu tu bukan orang. Okay, baik. So dia keras juga UKM ni tapi lebih kurang macam cerita satu universiti kat utara tu lah. Kan? Yang mana selalu tumpangkan jin ni untuk keluar lah. Aku tak sure. Tapi ada beberapa kenalan aku yang mana dulu duduk kat universiti pun dia kata aku sendiri nampak bas tu bawa yang tak ada penumpang. Dia kata driver tu ada, driver memang ada, tapi dalam tu orang tak ada, dia memang bergerak Tapi yang tak sure yang ni, bas ni ada driver dia ke atau tidak? Driver ada, pukul 3-4 pagi je masalahnya. Yelah tu pukul 3-4 pagi. Sebab kita orang nak tengok Champions League kan, tengok bola kan, pukul 3 pagi kan start kan. So nampaklah bas tu lalu-lalang. Malah hantar kau lah. Dan yang si pocong yang kata ikut 7 hari tu, macam mana dia ikut ataupun dia hilang lepas tu? Dia ikut lah macam saya cakap, pukul 12 tengah hari. Dengan pukul 7 malam dia akan tunggu depan bilik. So dia hilang macam mana? Dia hilang. Dia tengok saya, dia tahu saya nampak dia. Pasal dia belah lah. Selama 7 hari lah? Selama 7 hari. Sebab dia pantang saya tegur lah, nanti benda tu akan ikut lah. Tapi dia ikut, dia tak buat apa pun. Dia nak menjenguk. Biasanya tahu saya lah, yang benda yang saya nampak setakat ni kan, dia tak pernah saya nampak jelas-jelas. Saya nampak darah meleleh ke apa ke, saya tak pernah nampak. Itu Alhamdulillah lah, tak pernah nampak yang seram macam tu. Tapi setakat bayangan ke, macam jin tengah sembahyang, jin Islam tengah sembahyang tahajud dekat Masjid Putrajaya ke, tu saya pernah nampak lah. Tapi nak nampak yang sampai macam muka pecah ke apa, tak pernah lah. Okay. So yang gula-gula Aizat nampak ni, yang duk ikut, macam mana rupa dia? Muka hangus ke? Dia hitam je. Muka dia hitam je. Muka hitam dengan nampak mata dah. Nama mata pun bukan mata merah, mata apa mata putih. Jadi tak ada seram pun. Just nampak je alat kau lah. Faham. Sebab memang setakat ni apa yang saya nampak, tak pernah yang betul-betul muka pecah ke apa. Macam baru-baru ni saya tengah bawa kereta on the way daripada Penang yang hari tu kan nak casting kan, saya tak sempat sebab saya kena pergi Kuantan. So saya kat Kuantan sekarang ni. Jadinya masa malam saya tengah drive tu daripada Penang. Mula-mula masa nak masuk kereta, masa saya tengah bawa kemas barang lah, biasalah perempuan kan tak pandai susun barang kan, so diorang susun nanti tak muat kereta. So masa saya tengah busy-busy, mak mentua saya dengan bini saya dah bising-bising lah suruh masuk dalam kereta.
Tapi saya tak hirau lah sebab saya nak tengah kemas kan. Lepas tu bila dah jalan sikit tu, dia cakap dengan saya yang dia dengar suara perempuan mengilai lah. Dekat dalam pagi sebab saya duduk di apartment. Dia mengilai, dengar ada orang mengilai tu yang dia suruh masuk. Sebab saya adalah maybe 2-3 ekor kawasan tu sebab anak saya memang jenis boleh nampak dan dia pernah cakap benda tu ada dalam rumah. Dia kata sebab anak dia barulah pandai cakap. So dia kata saya tengah baring, dia cakap ada kakak. Dia takut, dia kata ada kakak. Dia tunjuklah kawasan yang ada kakak tu kat corner. Lepas tu saya cakap dengan dia, kakak tu warna apa? Dia kata warna putih. So saya dah faham. Saya baca sikit, baca 3 kul, baca ayat kursi. Dan ni lap kepala dia. So then lepas tu okey lah. So lepas tu masa saya nak on the way ke sini, masa saya tengah drive tu, jalan biasa tapi sambil drive tengah dengar santai chill lah, standard lah. Sambil dengar santai chill, tengah drive, sambil dengar santai chill tu saya tengah drive. Tiba-tiba saya perasan ada macam benda bercahaya kat belah, kat armrest tau. Kat armrest tu ada bulat cahaya. Saya tengoklah rupanya ada kepala perempuan. Ada kepala perempuan pakai telekung tau. Dia pakai telekung, muka dia bercahaya. Dia tak takut tapi dia terkejut tau. Macam ada kepala perempuan kat sini. Lepas tu saya terkejut, dia hilang. Macam tu je tau. Tapi macam saya cakap, apa yang saya nampak setakat daripada kecil, daripada saya jajah satu, nampak sampai sekarang, tak pernah serap tau. Maksudnya kalau kita amati betul-betul dari segi rupa apa semua, dia tak serap. Dia tak ada macam darah ke apa tu, rezeki lah kot. Nampak tapi tak seram. Dia bukan tak seram, Zat. Dia bukan tak seram. Pasal kau ni berani sangat. Engkau yang menyeramkan sebenarnya. Aku rasa hantu tu pun dah cukup confused macam mana nak takutkan kau ni. Okay, baik. Tak, betul. Aku tak pernah nampak yang macam pandu ke, mata tu jatuh ke apa, tak arah ke apa. Aku tak pernah nampak hantu galah ke yang aku nampak. Hantu apa lagi yang standard, cembalang ke, mengkarung yang naik, yang banyak-banyak dinding apa? Jenggaruk kan? Yang suka melekat atas dinding, dia kacau budak-budak. Umur Sibia ni. Aku nampak. Semua tak. Alhamdulillah kalau kau tengok betul-betul dia tak menyeramkan. Cuma dia punya situasi tu lah menyeramkan. Kalau nak cakap. Situasi tu je lah menyeramkan. Tapi kalau rupa dia tu tak. Aku jadi kau manusia hybrid ni. Agaknya aku dah nampak daripada kecil. Jadi aku dah terbiasa kot. Sebab aku average nampak sebulan dalam 2-3 kali lah. Sebulan 2-3 kali lah. Cuma ada lagi satu part lah yang aku rasa benda ni tak pernah aku kena sekali je seumur hidup aku. Dan aku rasa benda ni yang paling seram lah pernah jadi kat aku. Okay, so untuk cerita kedua ni, so macam biasalah kita universiti kan, kan kita ada cuti SEM kan. So cuti SEM dalam sebulan 2 bulan, depends pada universiti. Masa cuti SEM, kalau korang ingat lah, dulu, masa zaman dulu tu, kita tak ada yang call unlimited. Kita ada panggilnya yang hotlink punya, yang RM10 tu. Kau call, kita boleh call whole night. Yang kena bayar RM3 ke RM4, aku tak ingat. RM3. Oh, benda dah namanya yang dia akan kan, ada kan. So RM3. So biasalah bergayut lah kan. So kalau call tu bergayut lah. So bergayut lah dengan markah aku lah, yang aku punya bini sekarang lah. Bini aku sekarang ni. Macam biasa aku call dia borak. Lepas tu masa tengah borak-borak tu, sambil borak apa benda semua, masuk dalam pukul 1 ke 2 macam tu. Masa aku tengah borak-borak tu, tiba-tiba mati tau. Macam engage lah. So engage. Lepas dah engage tu, aku nak call balik. So aku tengah baru nak cari nombor dia, nak call balik. Dia dah call dulu. So nombor yang call balik ni memang nombor dia, aku nampak. Memang nombor dia, memang aku nampak lah nombor dia, nama dia apa semua. So aku angkat lah. Borak balik macam biasa. Tapi yang next, masa yang borak next second ni kan, suara sama. Tapi intonasi, macam kau dah kenal lama kan. Sebab aku kenal wife aku daripada umur 12 tahun. So aku tahulah intonasi dia, lengguk dia macam mana kan. So intonasi dia lain tau. Intonasi dia lain apa benda semua. So kalau kita lelaki ni dengar intonasi lain, ingat kita salah cakap lah. Kita takut kena marah lah kan. So cakap, tanya dia kenapa kan, kalau kita buat salah ke apa semua kan. Elak nak kena marah. Lepas tu dia mengelak. Dia macam tak nak jawab. Oh, dia pun bercerita apa benda lah semua. Tapi memang bukan, aku tahu tu bukan
antara bukan dia tak pun dia tengah tak ada mood. Okay, Sebab faham. aku fikir sebab aku tengok nombor dia kan, jadi aku fikir dia tak ada mood je lah. Tapi aku cubalah tanya-tanya tak okey ke tak apa benda. Sampai satu masa dia fail out. Sebab aku asyik tanya ni kan. Dia fail out, dia kata dia nak tidur dulu. Lepas tu dia diam. Lepas tu aku tanyalah kenapa aku ada buat salah ke apa benda ke. Janganlah macam ni momang-momang kan. Kayak biasa. Tiba-tiba dia gelak Mat. Gelak Dia gelak. Dia gelak tu. Dia itu seramah. Itu banyak-banyak yang tu je lah yang aku macam kenapa nak lah kan. Dia gelak. Dia gelak. Makin daripada selalu makin kuat, makin nyari. Dia ni dah gila ke apa kan. Bila dia dah gelak, aku cuak, aku off lah. Dia pun macam mampu aku nak tidur. Benda ni dah tak betul kot. Lepas tu tengah aku baru lepas letak tu, aku tengok wife aku call aku balik. Dia call aku balik, aku tengok nombor sama, nama dia. Aku angkat lah. Lepas tu aku tanya, aku cakap dengan dia, apa hal tadi? Dia belum aku cakap lagi, dia dah tanya kenapa tadi tak boleh call. Lepas tu aku cakap tadi siapa? Lepas tu cakap, dia kata tadi siapa apa? Dia kata kau memang tak boleh engage banyak kali dia kata. Dia ingat aku dah tidur. Tapi aku tahu bini aku je ni agak penakut, so aku tak cerita lah kat dia. Tapi sekarang dia tak tahu sebenarnya. Oh ya Jadi jadi itulah cerita nombor 2. Okay, sebab dia sepanjang kau borak tu dengan yalah dia yang benda tu lah kan. Dia cakap apa? Dia ada borak apa dengan kau? Dia tak ada cerita. Dia macam aku sebenarnya macam tak berapa dengar tau dia cakap. Sebab aku macam tanya banyak kali. Aku tanya ni okey ke tak ni apa, sebab dia macam meleweh-leweh tu. Dia macam mumbling. Dia pun tak faham sangat apa dia cakap. Sebab aku tanya banyak kali, aku tanya tu agaknya dia fed up. Ke kau tanya dia gelak kan. Ke kau tanya cakap dah ngantuk ke? Dia jawab macam ni. Betul macam tu. Macam tu. Lepas tu aku cakap okey tadi apa benda semua. Dia kata lepas tu dah lalas tu yang baru dia cakap tak apalah nak tidur. Tapi memang suara dia. Memang suara dia. Memang suara bini aku. Lepas tu dia gelak. Ni tak lawak tu. Betul. Mungkin yelah, selalu kalau perempuan tak ada mood kan, awak okey. Perempuan kalau kata okey, dia tak okey lah tu kan. Tapi itulah aku tahu tu masa tu. Okay, sekarang ni wife kau dia layan santai chill juga ke tak? Dia tak tahu, dia penakut. Takut yelah. Mungkin dia lepas ni dia tak boleh layan lah cerita tu. Mungkin lepas ni dia tahulah kot kan, kalau dia terdengar ke yang ni. So cerita dia ni, kalau benda ni dia boleh kacau kita punya frekuensi jugalah. Betul. Kan. Kita contohlah macam kes yang ni. Aku rasa yang ni bukan first time aku dengar kes macam ni lah. Tapi bila jadi macam ni, takut juga sebenarnya nak on call ni tau. Dah. Pandai pula dia pilih Maxis. Tak tahu. Okay, so yelah, bila jadi agak je RM4 tu. dia bila jadi ni kau tak ada macam gaji. Okay, ni sorry lah aku cakap. Dia mungkin lah permainan sama ada kau tak terfikir ke yang ni dia punya saka ke. Ada tak terfikir macam tu? Tak, sebab aku pernah jumpa macam-macam jenis ni. Sebab aku ni, yang aku pernah tanya orang-orang yang pandai lah. Dia kata aku ni sebenarnya macam magnet. Sebab aku punya hijab terbuka tanpa secara bukan natural. Bukan natural lah. Sebab masa kecil aku macam main kat belakang pokok pisang apa benda, betul benda tu melekat kat aku lah. Tapi tak ada benda ikut aku. Aku suruh juga orang check, aku ada apa-apa ke? Lepas tu dia check, tak ada benda pun. Aku pernah jumpa juga. Lepas tu tapi adalah member tabligh aku yang cakap tutup lah sebab dia rasa benda ni memang tak elok lah sebenarnya. Sebab aku cakap ini benda ni kan anugerah. Jadi dia sawan aku balik, dia kata sebenarnya bukan anugerah lah. Dia kata ini sebenarnya dia mengacau kau. Sebab kalau aku sembahyang 5 waktu dekat masjid, InsyaAllah besok jumpa. Faham. Dia macam tu. Kalau aku sembahyang 5 waktu, InsyaAllah besok jumpa. Kat masjid lah. Kalau ada benda kan. So, dia kalau bila aku macam pergi masjid semua, memang dia datang. Baik. Cuma aku tak kisah sangat sebab yang datang ada yang baik, ada yang buruk juga. Tapi yang buruk tu lagi banyak lah daripada yang baik. Faham.
Sebab macam aku cakap, aku pernah nampak tengah masa aku intern dulu. Aku intern dekat Hospital Putrajaya. So masa aku intern, kita orang ada certain ubat ni. So ubat dia kena buat pukul 5 pagi. Sebab ubat tu take time untuk buat, sebab dia nak administer pukul 8. So masa aku intern tu, aku kena intern department tu lah. So jadinya aku kena datang lah sebelum 5 pagi. So masa aku tengah on the way daripada Bangi pergi ke Putrajaya, ada satu jalan tu, dia akan lalu sebelah Tasik dan nampak Masjid Putrajaya. Dia kau nampak lah seberang, nampak lah jelas lah. Tapi masa aku tengah pergi tu, pukul 4 lebih lah, pukul 4 pagi lebih, aku nampak ada orang sembahyang dalam masjid, tapi tak nampak kepala. Maksudnya nampak badan. Tinggi nak mati, tinggi gila, warna putih. Ramai lah dalam, tapi dia sembahyang jarak-jarak. Macam sembahyang berjarak-jarak, ramai-ramai lah. So aku tengok, jadi aku tahulah sebab masa tu puasa lah lagi pun. Masa tu puasa. Jadi aku tengok, aku tahulah benda tu benda yang baik lah kot, sebab benda yang jahat semua dah kena kurung kan. Jadinya sebab tu aku jenis tak kisah sangat kalau yang datang ni ada yang baik dan ada yang buruk, tapi biasanya yang buruk lah. Jadi yang kau sim, yang mana kau nampak dalam masjid tu yang tengah solat tu yang baik lah? Aku rasa yang baik lah, sebab aku nampak macam tengah sembahyang. Kau tak terfikir dia sengaja menampakkan kau dalam situasi macam tu untuk dia takutkan kau pergi masjid? Aku dah terfikir juga. So benda ni banyak helah. Pada aku jangan terlampau positif sangat. Nanti takut kita pun terhanyut kita cakap dia baik apa semua kan. Memang ada yang baik, wallahualam. Cuma betul apa yang kawan kau sebelum ni cakap, benda ni more bukan kepada kelebihan. Dia bagus untuk engkau sebab kau berani kan. Cumanya bila contoh macam kau cakap tadi, kalau kau pergi masjid esok confirm nampak, aku rasa kau pun mesti jarang nak pergi tu lah. Dia cakap macam tu. Kantuk. Yelah. Sebab macam ada dia, benda ni dia akan datang, dan aku paling tak suka dia datang bila aku berkumpulan. Biasanya kalau aku berdua atau bertiga. Sebab kalau aku bertiga, aku tak tahu yang kawan aku ni berani ke penakut. Sebab aku pernah duduk dekat mamak, dan mamak member aku ni umur dia dah 20 lebih juga. Sebagian dengan aku, kita tengah lipat mamak, dan benda tu lalu atas kepala tau. Langsui yang panggil yang kain putih. Terbang atas kepala aku. Tapi aku nampak, aku buat bodoh je lah, sebab aku dah biasa nampak kan. Aku tengok, okay, tak apalah, tak dia lah. Lepas tu member aku tanya aku, kau nampak tak benda tu? Dia sebab bila aku kena dan ada orang berdekatan dengan aku, dia akan ikut orang tu sekali. Dengan aku dia ikut, aku ikut tak apalah, dia ikut orang yang berdekatan dengan aku sekali. Sebab dah jadi 3-4 kali lah member-member aku, rapat aku yang tengah lepak dengan aku, benda tu datang, dia akan ikut kawan aku sekali. Jadi kalau aku cuma tak suka bila dia datang, aku ada orang lain. Macam ada bini aku ke anak aku, so, sebab nanti dia akan ikut anak bini aku juga. Sebab yang aku cakap, anak aku tegur akak baju putih tu, sebab sebelum tu memang aku dah jumpa. Aku dah jumpa. Cuma aku diam je lah, takkan cerita kat bini aku kan. Lepas tu baru anak aku cakap. Itu yang aku tak suka, bila benda tu ada bukan aku seorang. Kalau aku seorang je aku tak kisah, sebab dah nampak kan, dah macam mana layan je lah. Habis yang kalau kawan kau tu dia tak koyak kan kau, dia dah tahu apa ni, kau pun yelah dia dah confirm kan. Dia ikut koyak agak. Dia tahu kau ada kebolehan tu kan. Koyak jugalah member aku ada seorang tu. Aku cerita kat office. Dia, so aku sekarang kerja sendiri. So dulu aku kerja engineer lah. So aku dah resign, so sekarang aku kerja sendiri lah. Ada masa tu aku nak pergi jumpa supplier dekat KL. Baru-baru ni juga 2-3 bulan lepas, aku nak pergi jumpa supplier kat KL. So member aku daripada JB, aku daripada Penang. So kita orang meet up dekat KL lah. So masa sampai kat KL tu, kita orang parking kereta sebelah-sebelah. Kawasan yang kita orang parking tu, dia macam business park tau, dekat tengah KL tu. Dia macam, okay, kawasan ni punya lah, so kita orang parking.
So kita orang parking tu, belakang kereta tu dia ada tembok putih, agak tinggi lah, tapi paras macam paras leher aku lah. Macam dah 160 1.6 meter macam tu lah. So lepas tu aku jumpa supplier, meeting lah, makan lah, whatnot lah, pusing-pusing dah settle. Maghrib baru habis tau. So masa maghrib baru habis tu, aku pergi dekat kereta aku dengan member aku, sebab kita orang nak balik lah. Aku balik Penang, member aku balik JB. So masa aku dekat kereta tu, aku dengar lah apa belakang ni kan, tiang tu kan, belakang apa ni, wall tu kan, rupanya kubur Islam lah. Okay. So kubur Islam. Jadi aku cakap dengan member aku rasa dah lain macam. Aku cakap dengan member aku rasa dah lain macam. Tak apalah, kita start kereta, kita balik lah. So masa aku balik tu, aku mengalir ke utara, member aku mengalir ke selatan. Masa aku balik tu, aku on call dengan member aku, sebab kita nak bincang bisnes lah, apa benda tu. Lepas tu dah sampai nak dekat terowong Menora tu, aku off lah. Cakap dia tak apalah, nanti kita borak lagi lah. So bila dah lepas pada terowong Menora tu, ada satu kawasan dah sampai Penang, namanya Sungai Bakap. Pernah dengar? Ada satu kawasan lah, hentian lah. Sebelum sampai hentian lagi kawasan. So masa aku kat Sungai Bakap tu, dalam pukul 10 malam macam tu, aku tengok belah kanan aku, belah bertentangan, ada benda macam terbang tau. Macam benda macam terbang 45 degree. Dia terbang, lepas tu macam dia punya kain melambai-lambai black je. So aku tengok lah apa benda terbang kan. Dia pocong tengah terbang tau. Pocong terbang, dia lalu, dia highway yang belah sana. Macam aku mengalir ke utara, so dia terbang, dia mengalir ke selatan. Tapi macam aku cakap lah, aku nampak benda tu tak menakutkan. Dia dah nampak je benda terbang, okay, benda terbang je. Cuma problem dia, aku nak balik ni jumpa anak bini ni. So benda ni akan ikut aku, sebab aku dah nampak, aku dah cakap apa benda ni. So kan macam aku cakap kan, kalau aku tertegur benda tu ikut aku seminggu kan. Jadi aku terpaksa berhenti mana-mana lah. Macam petua orang dulu cakap lah, aku berhenti dekat Sungai Bakap, dan aku suruh benda tu turun lah, sebab aku tahu dekat belakang aku tu. Jadi aku suruh dia turun lah. Masa aku dah suruh dia turun tu, aku teringat member aku kena dengan aku. Aku kena tu masa member aku ada sekali kan. Jadi aku call lah dia siap-siap. Aku cakap dengan dia, kau pergi mana-mana, kau jangan balik rumah dulu, kau tinggal di mana-mana. Dia tanya dengan aku, kenapa aku nak pindah, aku nak singgah pula, aku nak balik ni, penat ni. Dia cakap, tak apa, kau jangan banyak cakap, kau berhenti di mana-mana dulu, nanti kau dah sampai, kau call aku balik. Lepas aku tunggulah dekat perhentian tu, sambil aku aku dah halau lah masa tu benda tu dah turun lah, buka pintu semua, buka tingkap semua. So dia dah keluar lah daripada tempat tu, daripada kereta aku. Kau nampak lah dia keluar? Member aku call, adalah aku nampak lah kilas pandang macam tu, tapi aku tak ambil iran lah. Sebab yalah, macam aku cakap lah, aku tak takut sangat lah. Member aku aku risaukan member aku, sebab dia balik pun ada anak bini tu. So member aku call balik, dia cakap dengan aku, kenapa? Aku cakap, kau suruh benda yang tengah ikut kau ni turun sekarang. Sebab dia faham lah, dia cakap situ, dia faham lah. Lepas tu dia dah suruh benda tu turun semua, dia start kereta, dia pergi tempat lain dulu. Sebab kau dah suruh turun situ kan, kau takkan nak kutuk benda tu time tu kan. Jadi dia pergi tempat jauh sikit, dia call aku balik. Dia kata, patutlah sepanjang jalan kereta dia bermayat tau. Baru kau bagus. Kereta dia sepanjang daripada kat KL tu sampai ke tempat yang dia suruh turun tu, baru kau bagus. Lepas dia dah pergi next tu, baru dah tak ada tau. Sebab tu aku takut. Aku tak kisah, sebab member aku yang tu dia jenis tak penakut. So sebab tu aku berani cakap dengan dia tu. So kalau member aku yang penakut tu, aku diam lah, pandai-pandai lah hidup dia. Faham. Okay. Kau jadi makin teruk pula kau cakap dengan dia kan. Tak balik terus lah. Betul. Tapi aku takut. Kalau penakut ni kau jangan beritahu, lagi takut je tu. Tapi pelik jugalah, sebab first time aku dengar pocong terbang macam Superman, Mat. Ya, 45 darjah. Dia macam kepala dia ke depan. Dia 45 degree. Dia kepala ke depan macam Naruto tu. Dia macam Naruto, tapi tangan dia tak terkeluar lah. Ini untuk first time seumur hidup aku. Bungkus tu dah hybrid, dah boleh terbang dah. Dulu lompat-lompat, guling-guling. Sekarang dia boleh hybrid terbang. Aku pun risau.
Okey dah bercakap dengan kau ni boleh melihat semua. Sekarang ni Santai Tea sekarang dia ada satu fenomena tentang bunian ni. Bunian ni ramai juga orang nak tahu. Pernah tak kau alami penampakan alam bunian ni sebenarnya? Sekejap aku ingat balik sebab aku dah tahu aku ni jenis boleh nampak apa sebab aku tak suka masuk hutan. Aku tak pernah masuk hutan. Aku tak pernah sekali dalam hidup aku masuk hutan. Sebab aku dah tahu benda macam tu. Waktu aku nak pergi masuk hutan apa kan menyakitkan diri sendiri kan. So aku memang tak pernah pergi hutan. So gunung pun aku tak pernah pergi. Masuk panjat-panjat gunung pun tak pernah pergi. Paling kuat pun aku pergi air terjun je. Sebab aku tahu sebab tu aku tak suka benda-benda tu. Bergunung, hutan, air terjun pun aku pergi kadang-kadang. Pantai semua aku elak. Sebab aku malas nak melayan. Dia kalau sebab macam biasa kau pergi situ kan dengan family kan. Nanti family aku pula kena. Macam tempat yang selalu kau pergi lah. Kau tengok macam kau berjalan ke, macam kau cakap pantai ke air terjun. Mostly tempat yang kau tengok memang banyak. Dekat mana selalu kau pergi mesti ada. Banyak highway tu. Highway Highway banyak gila. Highway memang banyak gila. Kampung Bomban, Sedenak, mana lagi yang famous. Kalau dekat Negeri Sembilan, Bukit Putus tu aku pernah nampak juga lah. Tapi aku tak masuk kan Bukit Putus. Gila masuk. Kat Genting Sempah. Paling baik. Lalu tu aku tak pernah lalu. Aku tahu. Tak nak aku lalu. Aku tak kata tadi sangat semata-mata nak cari jumpa, nak jumpa tu tak pernah lah. Tapi aku pernah tercakap nak jumpa lah. Dia datang kan jumpa aku. Faham. So yang dekat Lebuh Raya tu semua itu macam mana tu nak kira tu? Itu jin ke yang kau nampak ataupun ialah jin, memanglah bunian tu jin sebenarnya, tapi adakah dia bunian sebenarnya? Aku rasa bukan kot. Aku rasa benda-benda yang tak ada tujuan kot. Faham. Sebab pernah ada nenek ikut aku dekat Sedenak. Aku rasa jauh tu tempang aku, Sedenak sampai Pagur. Jauh tu 80 kilo dia ikut aku. Kereta aku RPM gerak, speed maintain, speed 80 je boleh tinggi masa tu. Faham. So aku nampak dia dekat tak kira dia duduk belakang kan. Tapi aku macam lantak kau lah. Bawa lah. So memang aku tak bunian, aku tak tahulah dia tu bunian ke apa ke. Tapi aku tak pernah nampak kalau macam cakap pocong ke, toyol ke. Hantu galak pun pernah agak. Dia tumpang naik motor. Macam-macam. Tapi bunian aku tak pernah. Maybe dia tahu aku tak adalah baik sangat. Bunian kan suka orang baik-baik. Aku nakal sikit tu. Tak lah, aku tak ada takat ni. Okay, so macam Aizat cakap highway banyak kan. Aku kadang terfikir juga, adakah kemalangan ni kadang-kadang berpunca daripada benda ni? Yelah, kalau dia boleh fly kat sebelah kau, aku pun bersepah amat. Terkejut lah kan. Nasib baik dia, tangan dia diikat. Kalau tangan dia terkeluar sikit je ni, wush. Sebab kadang-kadang aku ada tanya juga. Macam kawan aku, adik dia accident. Cakap kenapa, macam mana boleh accident? Dia kata dia elak benda. Aku macam elak benda, okey lah, mungkin lah kot kan. Benda ni jadi punca juga. Sebab aku ni jenis tak suka drive pagi. Aku suka drive malam. So yang Kuantan pun 12 malam aku gerak. So aku nak balik Johor, kampung pun aku gerak pukul 1, pukul 2. Aku tak suka gerak pagi lah sebab panas dengan jam lah. Betul. Lepas tu kalau nak, boleh jadi juga aku buat accident. Sebab aku nampak kepala kat sebelah aku terkejut juga aku. Tiba-tiba ada kepala kat sebelah. Tapi benda tu kalau masih baru lah, macam contoh budak-budak kan, dia kata boleh nampak maybe lepas umur 10 tahun. Kalau budak tu still boleh nampak, berubat lah kot. Tutup tutup habis. Macam aku dah lost course lah. Tak nampak sampai tua. Tak ada perancangan lah nak tutup. Untuk aku tak ada masalah kot. Sebab kalau ada lah kot. Macam tu je lah. Kalau tak tutup sendiri alhamdulillah lah. Boleh handle tak apa kan. Yalah, betul lah tu. Dia pun tak takut. Alhamdulillah boleh handle lah. Betul lah, Aizat pun tak takut. Dia, bukanlah aku nak menggalakkan, tapi macam kau pun boleh handle kan. Pulang pada diri masing kan. Kalau rasa boleh handle, nanti boleh dah. Tu lah pasal. Boleh kau strategi lagi lah. Okay, baik. So kita dah dengar dah banyak tadi pengalaman pada Aizat daripada cerita tempat zaman belajar kan, sampailah yang mana kat highway ni aku tertarik lah. First time aku dengar highway ni banyak.
Kan? Jadi inti dia jangan drive malam kat highway. Kau pergilah drive siang-siang ke pagi-pagi kan, insya-Allah lah. Yang penting tak jam. Itu aku baran. Aku tahu jam sikit ni kan. Lagi yang mana nak masuk Melaka, aku panas betul lah. Aku Melaka pun tak dapat jalan Melaka kan. Ini yang pening. Okay, baik. Thank you Aizat kerana sudi berkongsi dengan Santai Chill. Jadi mungkin ada sepatah dua kata lagi nak berkongsi dengan pendengar Santai Chill. Betul kata. Hafiz Syuk orang Melaka kan, kampung Bomban baik-baik. Aduh. Tapi situ pun aku dengar memang keras tu kan. Kalau waktu lagi-lagi waktu malam Bomban tu lah. Tapi bila aku pergi sana rasa something jugalah. Sebab jalan dia tu agak sunyi, gelap kan. Okey, baik. Yang mana menggunakan jalan Bomban tu kan. Ni Aizat dah warning. Kau ingat-ingatlah sikit kan. Bacalah apa yang perlu masa nak jalan sana. So jadi kami nak berterima kasih kepada Aizat kerana sudi berkongsi di platform kami, dan juga kepada korang yang mana sudi mendengar dari awal sampai habis. Jadi macam mana kalau korang suka dengan cerita Aizat ni, boleh komen dekat bawah yang korang nak cerita pada Aizat lagi. Okay, jadi sebelum kita tamatkan cerita ni Pis, macam biasalah aku suka orang belajar Pis. Aku ni dulu tak suka belajar. Tapi bila aku fikir-fikir balik, sebenarnya bukan belajar ni bukan tak buku je. Kan kita belajar pada orang kan. Kita tengok movie pun sebenarnya kita belajar. So ni ada satu lagi platform tempat kau belajar, iaitu Export Overseas Academy, yang mana dia akan ajar kau macam mana nak set up account eBay dari A sampai Z, macam mana kau nak pilih produk sesuai, dan macam mana korang nak hasilkan duit dengan USD. Betul. Jadi sudi rumah ke bekerja ke, kau jadikan tak kisahlah kau sudi rumah ke bekerja ke, ambil kelas ni untuk tambah ilmu pengetahuan korang, untuk jana income, supaya korang boleh lagi kata berbelanja lah ke, atau bawa lah keluarga korang berjalan lepas raya ni ke kan. Jadi klik link di bawah ni, join kelas ni. Yang penting gaji dekat Malaysia ni gaji USD. Benda tu mat. Okay guys, jadi jangan lupa like, share dan subscribe. Mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.